Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua guys? Selamat datang kembali ke channel. Lama tak bersua dengan saya, betul tak? Lebih kurang sebulan saya tak aktif YouTube. Okey, saya nak ceritakan apakah punca kenapa sebulan saya tak aktif dekat YouTube. Sebelum tu kita intro dahulu. Baik, saya Zul. Okay, selamat datang kembali ke channel. Okay, kenapa sebulan saya tidak aktif di YouTube? Okay guys, saya nak cerita sedikit kenapa Sebenarnya, okay, lebih kurang 3 minggu lepas. 3 minggu lepas, saya dimasukkan ke hospital. Okay, dimasukkan ke hospital akibat acute gastroenteritis ataupun cerita mudah dia macam keracunan makanan lah. Punca utama dia adalah sebab makan kupang. Okey, mungkin kupang tu dah orang kata apa tercemar. Okey, sebab yang masak mak saya. Mak saya pun makan, bapa saya pun makan, pak saudara saya pun makan. Dia orang kena juga tapi tak seteruk saya kenalah. Okey, cerita dia macam ni lah. Keadaan saya waktu tu memang orang kata hampir meragut nyawa lah. Okay. Bermula dengan selepas saya pergi rumah mak saya and then makan petang tu macam biasa. Besok dia tak ada, malam tu tak ada apa, tak sakit, and pagi esok tu saya pergi skate. Saya main skate lah, rollerblade. Kemudian main macam biasa, and pagi tu saya decide macam okey lah nak buat 10 km lah sebab dah lama tak skate, jadi lepas kagian lah kan skate dekat One Lake Robong. Lepas tu, habis je saya skate, saya lepak sekejap, rehat, minum air. And waktu tu lah bermulanya dia punya tragedi tu. Yang mana pada keadaan tu, saya tiba-tiba muntah. Pertama, saya muntah air. Muntah yang tiba-tiba muntah banyak. Sebab saya minum muntah tiba-tiba tau. Saya assume lah waktu tu, okay, mungkin sebab saya dah lama skate dan tiba bila saya skate 10 km badan saya macam biasalah. Kalau orang sukan bila dia lari atau dia buat senaman yang intensif mesti akan muntah, maybe sebab angin keluar dan sebagainya lah kan. Tapi saya assume mula-mula saya assume macam tu. And then dalam berapa minit lepas tu tiba memang saya rasa nak membuang lah. Dan dia tak sakit perut tapi tiba-tiba mendadak nak membuang. Okey, saya kebetulan ada toilet dekat situ, saya pergi toilet dan apa yang berlaku adalah keluar air je. Air kotor lah. Maksudnya macam coklat dan sebagainya. Memang kotor. Tiba macam keluar air yang sangat banyak. Jadi saya dah mula rasa macam tak sedap hati juga ni. Sebab apa ni kan. Lepas tu saya macam okay, tak apa, mungkin something is not right dah ni. Sebab saya dah mula rasa badan dah menggigil. Lepas tu saya pun perjalanan daripada One Lake Robong pergi ke rumah saya mengambil masa dalam 20 minit naik motor. Saya pun bawa saya punya skuter. And then singgah dekat Petronas. And isi minyak semua. Dan saya start motor. Jalan lebih kurang tak sampai berapa saat, saya muntah atas motor. Keluar air saja. Dan waktu tu saya tak boleh minum. Saya minum muntah. Itu yang berlaku. Jadi waktu tu saya dah mula macam panik. Saya rasa macam apa masalah aku ni kan. Then okay, saya pun dah risau. Jalan nak balik rumah ni jauh lagi ni. Tapi dah badan dah mula rasa lemah tau. And saya pun memecut juga pergi balik naik motor laju jalan. Sampailah dekat rumah and tiba-tiba keadaan saya menjadi sangat-sangat teruk. Saya muntah lagi, muntah. Tapi saya cuba minum tak boleh minum. Lepas tu membuang sama juga keluar air saja. Sampai satu tahap saya dah tak ada apa nak muntah. Cuma keluar warna hijau dan coklat. Waktu tu memang orang cakap bila dah keluar hijau dan coklat tu maksudnya badan dah memang zero, dah tak ada air. Okey, saya pun macam saya cakap dengan wife saya, ini something is not right ni, saya dah cakap dengan wife saya, and automatically saya cakap dengan wife saya, jom terus bawa abang pergi hospital. Sebab kalau pergi klinik mungkin rawatan tu agak lambat lah. And saya pun terus decide pergi pantai, hospital pantai di Aikro. Dan dalam perjalanan tu lah pula hujan lah, jam lah. Daripada sepatutnya mengambil 30 minit saja jadi sejam. And dalam perjalanan tu saya dah kehilangan air yang sangat banyak. Tu badan saya dah start cramp.
dah tegak, dah stres lah, memang sakit badan. Dan masih badan masih nak muntah. Padahal dah tak ada apa dah. Minum pun saya try minum 100 plus, bahan 100 plus ni masam sikit kan. Minum pun tak boleh. Keluar juga sampai satu tahap dia dah keluar coklat-coklat tau. Maksudnya dah teruk lah. Dan badan saya masa tu dah saya tak boleh nak berfikir dengan baik dan sebagainya. Dah macam orang kata not myself lah waktu tu kan. Saya dah risau sangat-sangat lah waktu tu. And lepas tu alhamdulillah dalam lebih kurang pukul 12 lebih tengah hari saya sampai di hospital. And terus nurse apa semua yang depan kawasan emergency tu check saya, tak ambil masa yang lama. Dia tengok saya je, okey, cakap saya dah cramp satu badan. And dia terus cakap okey, imbalance electrolyte apa semualah. Okey, terus bawa ke emergency. Okey, first drip. And then kena drip lah. Itulah saya merasa di mana waktu tu merasalah pakai pampers. Di mana saya tak boleh nak bangun, tak boleh nak buat apa, badan saya cramp. Dan masa tu badan saya dah bergoncang sangat-sangat dan sebagainya. Memang satu pengalaman yang sangat menakutkan lah. Waktu tu rasa macam insaf sangat-sangat lah. Dan ditambah lagi dengan keadaan hospital penuh. Jadi saya mengambil masa daripada pukul 12 lebih tu sampailah pukul 6 saya berada di emergency. Dan katil dia keras, dalam keadaan aircon sangat-sangat sejuk, sampai saya dipakaikan 2-3 helai selimut. Masih lagi tak boleh nak settle sampai diorang panaskan selimut tu sebab saya dah menggigil macam orang gila. Pukul 6 and then tapi masih di emergency 3 botol air lah. Dan dia juga dripkan saya satu antibiotik semua. So banyak juga air saya masuk. Baru saya agak stabil sikit. Dan pukul 6 baru dapat masuk ward. Itulah ceritanya. Dan saya dimasukkan 4 hari. Tapi sebenarnya 4 hari tu pun saya minta keluar sebab adik saya kahwin. Jadi macam dalam tempoh 4 hari tu saya dimasukkan 11 botol air garam. Dan 4 ke 5 antibiotik yang 250 ml yang liquid punya. And result saya waktu tu memang acute gastroenteritis dan ada tak tahu bakteria atau virus, saya tak perasan. Tapi dan saya juga rupanya sebelum tu dah ada positif denggi. Tapi denggi tu tak menyebabkan saya demam. Jadi yang detect darah, bila dapat tahu tengok dalam keadaan darah saya ada immune response untuk denggi. Jadi maknanya sebenarnya denggi tu dah kena lama. Cuma saya tak demam. Kan? Doktor pun macam, okey. Jadi 2 pakar yang uruskan saya iaitu pakar usus, Datuk Jaya, dan Dr. Yati, pakar sakit sakit berjangkit ni di hospital Pantai Keruh lah. Jadi sepanjang 3-4 hari tu saya mengalami demam panas sehingga 39.6, 39.8. Okey, memang sebab kesan daripada virus yang ada dekat perut saya. Dan balik sebab hari keempat tu actually saya masih demam, tapi lepas doktor datang kebetulan baru lepas makan paracetamol. Jadi macam saya dah demam lah. Tapi balik je daripada hospital saya kena viral fever pula. Tak boleh bangun. Selama beberapa hari tu saya tak boleh bangun, tak boleh nak berfikir dengan baik. Mungkin sebab kesan air dalam badan yang dah ni, dengan kesan virus tu, dengan sakitnya apa semua, cerit-berit tak berhenti-henti. Jadi selama tu lah saya fikir, okay, saya just berehat saja. Malah masa majlis adik saya pun saya tak boleh nak berdiri. Duduk sekejap, berdiri je nak tumbang dan sebagainya lah. Memang waktu tu satu pengalaman yang saya tak boleh nak lupakan lah. Jadi lepas saya mengalami demam selama seminggu, family saya pula kena viral fever. Seluruh daripada wife saya, 5 anak saya kena. Jadi memang agak kelam kabut lah. Ceritanya agak kelam kabut. Bermula daripada Kupang kan. Dan lepas that's why saya rest lama. Dan bila saya rest 3 minggu saya tak bekerja.
barulah saya settlekan, saya dah sihat sikit, saya buat balik kerja-kerja saya yang tertangguh. Itulah puncanya lah. Bila saya settlekan kerja-kerja saya yang tertangguh tu, then dah sekarang masih lagi banyak juga kerja yang tak siap, tapi dah separuh dah siap, alhamdulillah. That's why saya dah kata bersedia lah. Okay, nak sambung saya punya YouTube channel, nak sambung. Sebenarnya banyak juga benda yang saya dah rakam tapi tak dapat nak edit ataupun upload kerana masalah kesihatan tu lah. Sampai ada seorang ada juga a few yang contact saya, bang kenapa lama tak upload kan, diorang kata rindu katanya kan. Sebab ni lah cerita dia. Jadi, dan masih sehingga sampai sekarang saya masih batuk. Walaupun batuk tu dah agak kurang tapi kahak lekat lagi. Tak tahu, agak berbeza lah viral fever kali ni. Tambah-tambah sekarang viral fever dengan influenza dan sebagainya. Mungkin ada faktor-faktor lain, ataupun mungkin sebab imun saya dah terlalu drop sebab saya dah dehydrated baru-baru ni. Jadi pesanan saya lah kan, kalau korang ada simptom macam mungkin salah makan ke apa benda, korang ada simptom macam lepas minum balik muntah dan cerit-berit, air je keluar, nasihat saya cepat-cepat terus pergi hospital instead of pergi klinik. Sebab apa, korang perlu dapatkan drip. Okay, sebab drip tu je yang bantu untuk recover korang punya kekurangan air dalam badan. Sebab apa kalau korang nak harapkan macam okay, cerit-berit biasa kot, makan cikitek on boleh settle. Tak guys, bahaya. Okay, simptom dia sama dengan apa yang berlaku di Yan Kedah dulu. Yang mana ada satu majlis perkahwinan dan ayam tu tercemar. Dan ramai jugalah yang meninggal waktu tu. Kesan dia sama. Diorang dehydrated yang sangat teruk dan disebabkan hospital waktu tu ramai yang sakit, jadi tak ramai yang dapat rawatan dengan cepat. Jadi menyebabkan ramai yang dehydrated dan meninggal sebab tu. Jadi memang bahaya kalau kita biarkan. Malah saya orang cakap apa, pukul 10.30 pagi tu saya masih sihat, dan pukul 12 saya dah berada di hospital. Dalam tempoh 1 jam lebih tu je. Itulah dia punya kesan yang berlaku pada saya. Dalam tempoh 1.5 jam ke 2 jam tu sahaja membezakan daripada sihat ke sakit yang boleh mengancam nyawa saya waktu tu. Jadi itulah apa yang berlaku sepanjang 3 minggu yang lepas. Jadi that's why lah saya senyap sunyi di YouTube. Padahal banyak je benda yang nak dikongsikan. Tapi alhamdulillah sekarang dah mula sihat. Jadi orang cakap apa, ni lah kan, dah sihat ni, saya akan start balik build up saya punya content, dan diharap, dan saya ucap ribuan terima kasih lah semua sebab support saya punya channel. Walaupun dah sebulan lebih ni memang zero content, tak ada content baru yang saya buat, tapi viewers dan sebagainya masih ramai, dan subscriber pun bertambah. Okay, dah 35,000 pada video ni dirakam. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan insyaAllah saya akan cuba tambah baik saya punya quality content, dan juga quality segala-galanya dari segi penyampaian dan sebagainya lah. Okay, apa-apa pun hati-hati. Okay, jaga kesihatan guys. Okay, sebab kesihatan ni sangat-sangat mahal. Saya bersyukur juga alhamdulillah ada medical card lah waktu tu. Ni bukan nak promote, saya bukan agent. Tapi sebaiknya kalau tak ada tu bagi ada lah. Bagi ada. Sebab apa? Macam kos rawatan. Saya dapat rawatan sangat cepat lah sebab saya pergi private. Sangat cepat. Saya bukan nak kata government tak cepat. Tapi based on dua-dua experience yang saya dah alami daripada anak saya dulu. Sampailah, yelah anak 5 orang. Pernah kembar saya sakit. Anak yang pertama saya sakit masuk government. Dan kembar serta anak perempuan yang nombor 2, 3 orang serentak masuk private. Jadi dah mengalami dua-dua pengalaman lah, dua-dua experience government dan juga private. Dan saya secara peribadi saya prefer private lah, lebih cepat lah. Okay, lebih cepat dan kekerapan, dan lebih fokus pada pesakit lah. Of course lah, dia charge pun mahal kan. Macam saya pun dah 4 hari tu saja pun dah dekat 7,000 bil saya di charge, and 2 pakar yang attend saya. Jadi
memang saya satisfied lah kan dengan keadaan tu. That's why orang kata macam somehow pun mesti at least ada medical card lah kan. Macam saya pakai AIA. Jadi korang bolehlah carilah, apa-apa pun tak kisahlah, as long as cari mesti ada lah, bagi ada. Okay, itu je guys. Terima kasih kerana menyokong. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Diharapkan perkongsian mengenai kesihatan hari ini dapat membantu korang dan memberi pendedahan kat korang bahaya keracunan makanan ataupun acute gastroenteritis itulah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.